Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat apa tu? Muka surat 3. Wa amarahum. Baik. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Maksudnya, dan dia, yakni Allah, memerintahkan semua makhluk, sama ada jin dan manusia, supaya taat kepadanya, dan melarang mereka semua daripada mengingkarinya, daripada melakukan maksiat kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap di kalangan kita ada perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada perkara yang dilarang oleh Allah. Di sana ada benda yang Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita buat, dan di sana ada perkara yang Allah Ta'ala larang kita daripada kita melakukan perkara tersebut. Di sana ada perkara yang Allah Ta'ala perintah kita buat. Cuma benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala, kalau kita nak tahu secara terperinci, tu kena belajar lah. Kena belajar. Begitu juga ada perkara yang Allah Ta'ala larang, kalau kita nak tahu secara terperinci juga kita kena belajar lah. Tetapi secara kasarnya boleh dikatakan setiap dari kalangan kita mengetahuilah apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Cuma mungkin ada beberapa perkara kita tak tahu benda ni rupanya kena buat. Contoh dalam bab fiqh sebagai contoh. Contoh dalam bab maksiat, kita dah tahu ingat benda ni boleh buat, rupanya tak boleh buat rupanya. Baru tahu. Kak nak mati lele dah baru tahu. Jadi maksudnya, kadang-kadang benda tu kita nak tahu secara terperinci, mesti kita kena belajar, kita kena mendalami. Cuma yang kita kena ingatnya, antara benda yang perlu kita kena pegangnya adalah Allah Ta'ala. Ni antara akidah yang perlu kita kena pegang. Sebab itulah Imam At-Tahawi letak dalam kitab dia, Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, ada perkara yang diperintahkan kepada kita dan ada perkara yang dia larang kita. Itu maksud dia. Baik. Katanya wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfudh la masyiata lil ibad إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. Maksudnya, dan setiap sesuatu berjalan menurut takdirnya dan kehendaknya.
Semua benda berjalan mengikut takdir dan kehendak Allah. Apa makna takdir? Semua benda yang berlaku adalah semuanya berada dalam pengetahuan Allah, dan perkara tersebut sebenarnya ia adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Setiap sesuatu berjalan menurut takdirnya dan menurut kehendaknya. Tidak berlaku sesuatu di dalam alam ini melainkan dengan takdir daripada Allah dan kehendak daripada Allah, sama ada benda tu baik ataupun buruk, sama ada benda tu maksiat ataupun taat, sama ada benda tu syirik ataupun iman. Semuanya berlaku dalam takdir Allah dan kehendak daripada Allah. Tetapi Allah Ta'ala menyeksa orang yang kafir, orang yang melakukan maksiat, kerana Allah Ta'ala memberi kepada mereka pilihan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi oleh kerana kita ada pilihan, maka tiba-tiba sebahagian daripada hamba Allah dia memilih untuk melakukan kejahatan berbanding daripada melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala seksa dia di atas pilihan dia. Katanya, dan kehendaknya pasti terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk berlaku sesuatu perkara, pasti akan berlaku. Apabila Allah Ta'ala tidak berkehendak, Allah Ta'ala tidak berkehendak berlaku sesuatu perkara, pasti tidak akan berlaku. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak mempunyai kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah buat mereka. Sebenarnya kehendak yang kita ada, kehendak dalam diri kita, kita memilih apa jua perkara, sebenarnya di sana ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam Al-Quran disebut secara jelas dalam surah Al-Insan. Biasa pada subuh Jumaat tu imam baca, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, dan tidaklah kamu berkehendak, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, manakala di situ ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang perlu kita kena pegang, kerana ia disebut dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendakinya buat mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Sehingga kan, kalau sekiranya semua manusia berkumpul untuk mengadakan sesuatu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menjadikan sesuatu ini, maka pasti tidak akan terjadi benda ni. Dia tidak mungkin berlaku sesuatu benda di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali adla. Dia, yakni Allah, memberi petunjuk, memberi hidayah dan memberi perlindungan, memberi kesihatan, memberi kesembuhan kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan kemurahan Allah, itu adalah kemurahan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyesatkan dan menghina, memberi ujian kepada siapa yang dia kehendaki. Itu semua berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bagi hidayah. Ada sebahagian yang lain Allah taala menyesatkan dia. Hidayah dan sesat ni semuanya adalah datang daripada Allah. Allah taala yang menyesatkan sebahagian daripada hamba-Nya, dan Allah taala yang memberi hidayah kepada sebahagian yang lain. Tapi kita kena ingat, hak ni adalah pegangan hak yang wajib kita kena pegang.
Sebab Allah Ta'ala khabar gitu dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala khabar dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mung tidak dapat memberi hidayah kepada mereka yang mung kasih, tetapi Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi orang yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala bagi hidayah. Begitu juga orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menyesatkan dia, Allah Ta'ala sesatkan dia. Hak tu benda yang perlu kita kena pegang. Hidayah dan sesat semuanya datang daripada Allah. Tetapi kena ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah dia rasa lagi benda Allah Ta'ala bagi kepada kita ikhtiar, pilihan. Cuma kalau kita nak mikir lebih dalam, jangan. Sebab takut kita langgar sampai ke berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berfikir secara mendalam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan datang kita akan tengok Imam At-Tahawi akan sebut garisan dalam kita beriman dengan qada dan qadar. Dia akan khabar berkenaan dengan garisan kita beriman dengan qada dan qadar. Apa yang kita kena pegang dalam hati, kerana ia disebut secara jelas dalam Al-Quran dan hadis bahawasanya hidayah dan sesat adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama adalah kita diberi pilihan untuk memilih. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal, Allah Ta'ala bagi kepada kita ikhtiar, pilihan. Allah Ta'ala bagi kepada kita usaha. Baik, itu kita kena ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah dia berpegang begitu. Dia berbeza dengan sebahagian daripada firqah yang sesat, sebahagian daripada kumpulan yang sesat dalam bab akidah, yang mana mereka berpegang bahawasanya semua berlaku adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada ikhtiar, kita tidak ada pilihan. Kalau dalam istilah ulama dia panggil puak-puak Jabariyah. Dia kata ni, kita ni seperti kita seperti bulu yang ada di atas udara, ke mana angin bertiup ke situ kita akan pergi. Itu puak Jabariyah. Kita sekarang ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang kepada bahawasanya setiap benda yang berlaku adalah dengan ketetapan Allah, tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi kepada kita pilihan. Dan apa kita pegang lagu tu? Kerana begitu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Sebab itulah kalau kita nak berfikir berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal kita tidak akan sampai. Allah Ta'ala melarang untuk kita mendalami berfikir tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara tersebut disebut oleh Imam At-Tahawi. Apa yang kita bincang ni adalah akidah ulama salaf, akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut manhaj salaf, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya kita tidak diberi pilihan, maka kenapakah Allah Ta'ala memerintah kepada kita? Kenapakah Allah Ta'ala melarang kita? Kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat benda tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam larang buat benda ni? Bermakna kita ada pilihan. Ketika mana ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita, sahabat tanya Rasulullah, boleh tak kita nak berpegang di atas apa yang telah dituliskan, ditetapkan kepada kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula Rasulullah menceritakan tentang setiap seorang di kalangan kita telah dituliskan tempat dia di dalam syurga ataupun dalam neraka. Setiap seorang di kalangan kita telah dituliskan, telah ditetapkan tempat dia dalam syurga ataupun dalam tempat dia dalam neraka. Maka sahabat tanya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, boleh tak kita nak berpegang, kami nak berpegang di atas apa yang telah ditulis untuk kami? Okey, boleh faham kan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, mungkin beramal. Tengok Rasul suruh, mungkin buat, mungkin beramal, mungkin buat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Sebab dia fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap seorang di kalangan kamu akan dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk dia di ahli syurga, maka akan dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli syurga. Kalau dia adalah ahli neraka, maka akan dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli neraka. Baik, jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya setiap di kalangan kita telah ditetapkan.
Tapi dalam masa yang sama kita diberi pilihan untuk memilih. Mikir secara lebih mendalam, hak tu dilarang. Takut sesat dalam bab qada dan qadar. Dan akan datang Imam At-Tahawi akan menjelaskan garisan dalam kita beriman dengan qada dan qadar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Taala memberi hidayah kepada seseorang, kita kena ingat bahawasanya ia adalah anugerah. Itu makna fadla. Itu adalah anugerah yang Allah Taala bagi kepada kita. Ketika mana Allah Taala menyesatkan seseorang, bukanlah bermakna Allah Taala menzalimi dia, dak. Bukan ia terjadi daripada sifat yang adil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita beriktikad, kita berpegang ketika Allah Taala menyesatkan seseorang, ketika Allah Taala tidak memasukkan hidayah ke dalam hati seseorang, maka Allah Taala menzalimi orang tersebut. Tidak. Kita kena beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala menyesatkan seseorang, Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada dia, adalah kerana sifat adil yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana Allah Ta'ala menzalimi hamba dia. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tidak menzalimi siapa pun, dan dia berhak untuk buat apa saja kepada hambanya, kerana hamba dia adalah ciptaan dia dan milik dia. Baik. Dia zalim ni adalah kita duk cara benda orang. Kalau kita duduk kawal, kita duk cara benda kita, dia panggil tidak dinamakan zalim. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Taala bagi perlindungan kepada orang ni, Allah Taala jaga orang ni. Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan dan kesembuhan kepada dia, semuanya itu adalah anugerah daripada Allah. Ketika Allah Ta'ala tidak membantu orang ni, ketika Allah Ta'ala bagi bermacam-macam ujian kepada orang ni, bukanlah bermakna Allah Ta'ala menzalimi hamba dia. Mana mungkin Allah Ta'ala menzalimi hamba dia, sedangkan Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas diri dia bersifat dengan sifat zalim. Sehingga kan dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku jadikan dia, kezaliman itu adalah perkara yang dilarang di antara kamu. Jangan kamu saling menzalimi di antara satu sama lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adli. Dan semua makhluk berbolak-balik, duk musing gi mari dalam kehendak Allah. Apa jua, dalam ketaatan ke, dalam maksiat ke, dalam iman ke, kufur ke, dalam senang ke, susah ke, semuanya dalam kehendak Allah. Semuanya ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk berbolak-balik dalam kehendaknya di antara kemurahannya dan keadilannya. Kalau nikmat, itu adalah anugerah daripada Allah. Kalau kesusahan, bala, ujian, kufur, syirik dan seumpamanya, maka itu adalah keputusan yang adil yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi lagi, wa huwa muta'alin anil abdadi wal andadi. Jadi untuk malam ni kita aqidah At-Tahawiyah kita berhenti sini dulu. Kita baca kitab yang kedua pula. Baik, kitab Bustanul Arifin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita Bustanul Arifin muka surat apa? Ada tanda tak? Hamba dah ingat nak tanda. Muka surat 15. Tak sama rasanya. Boleh tengok bab ni. Tak sama. Oh, hadis innamal a'malu binniyat. Baik. Kita ambil muka surat 29. Ada kita muka surat 15.
berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Situ kan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Bustadul Arifin adalah kitab yang berkait dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Baik. Bab yang pertama daripada kitab Bustadul Arifin, Imam Nawawi menjelaskan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada sekalian amalan, sama ada amalan tu zahir dan amalan batin. Dalam kitab Bustadul Arifin, Imam Nawawi wak mari bab, patut dia wak mari ayat-ayat Al-Quran, beberapa potong ayat Al-Quran yang bersangkut paut ataupun yang berkait dengan bab tersebut. Patut dia wak mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis yang dia wak mari ni adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, artinya situ, artinya hanya segala amal itu dikira mengikut niat, dan hanya yang diperolehi oleh setiap seseorang daripada amalannya mengikut apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang adalah hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau kerana mahu berkahwin kepada seseorang perempuan, maka nilai hijrahnya seperti yang diniatkannya itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Imam Nawawi letak dalam bab ikhlas dan bab niat. Niat adalah perkara yang cukup penting. Niat adalah perkara yang cukup penting. Kerana yang pertama sekali adalah setiap amal perlu kepada niat. Kalau tak ada niat, maka tak jadi semayang. Kalau tak ada niat, tak jadi. Dia bangun tengah malam, tu dia bangun tengah malam dalam keadaan tak sedar, ngiga. Tapi ngiga dia bagus, ngiga semayang. Ngiga semayang, wujud dok ngiga berok, ngiga semayang. Ngiga berok sudah basuh. Ngiga semayang. Siap awak 4 rakaat, tengok dalam CCTV tu memang cukup lekat. Siap baca molek tapi tak sedar sikit pun. Adakah dapat pahala? Tak. Sebab benda tak dapat pahala kerana tidak ada niat, tidak ada kehendak dalam hati melakukan ibadat tersebut. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tapi tak niat untuk berwuduk, maka tak jadi. Begitu juga pentingnya niat, kerana niat adalah antara syarat penerimaan amalan. Yang dimaksud niat antara syarat penerimaan amalan adalah ikhlas. Ikhlas ni tempat dia adalah dalam hati. Maka ketika kita melakukan apa jua amal ibadat, kalau tidak ada keikhlasan, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting berkenaan dengan niat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis innamal a'malu binniyat, kalau kita nak cerita ataupun kita nak bincang berkenaan dengan ilmu fiqh di sini, memang makan masa yang cukup panjang. Kalau kita nak bincang daripada sudut fiqh, daripada sudut ilmu fiqh. Baik, jadi kita tak perlulah bincang daripada sudut ilmu fiqh. Sebab kalau daripada sudut fiqh kita akan bincang apa makna niat, apakah definisi niat, dan kita akan bincang tempat niat, kita akan bincang waktu niat, kita akan bincang syarat niat, kita akan bincang perkara yang membatalkan niat, kita akan bincang sebab niat. Dia ada beberapa perbincangan, tidak kurang daripada 7 perbincangan yang berkait dengan niat. Okey, tak perlulah kita bincang panjang lebar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak sebut satu benda yang penting juga adalah, kalau benda tu benda ibadat, tapi oleh kerana penuh niat tak jadi, tak ada keikhlasan, maka dia bertukar menjadi maksiat. Hal tu perlu kita kena tahu.
Kadang-kadang benda tu bukan benda ibadat, tapi kalau niat kita molek, maka dapat pahala daripada perkara tersebut. Kadang-kadang benda tu ibadat, tapi punca daripada niat punah, maka bertukar menjadi maksiat. Sebagai contoh, berjihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Sebagai contoh, pengajian ilmu agama, belajar mendalami Al-Quran, bersedekah. Hal ni disebut secara jelas. Hamba sebut benda ni kerana disebut secara jelas dalam hadis. Kalau sekiranya punah niat, maka bukanlah pahala yang dapat, tapi dosa. Dalilnya ni disebut secara jelas dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun istushhid. Awal-awal lelaki yang dihukum pada hari kiamat, mula-mula sekali hak yang akan dihukum tu maksud dia seorang lelaki yang gugur syahid dalam medan perang. Maksud dia gugur syahid dalam medan perang, pada zahirnya dia saat ni tu telah sanggup menggadai nyawa dia demi untuk melihat agama Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas muka bumi. Itu pada zahir begitu, berjihad dengan orang kafir untuk meninggikan kalimah tauhid, untuk meninggikan agama Allah, berjuang siang malam bukan berjuang dengan pakai pen je, bukan pakai mulut je, bukan. Hak ni pakai senjata terus sampai ke mati Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bih, maka dibawa datang dia. Orang ni mula-mula dibawa datang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili dan dihakimi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada Allah taala tanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arrafahu ni'amah, Allah taala memperingatkan kembali segala nikmat yang Allah taala bagi kepada dia di atas dunia dulu. Nikmat keluarga, nikmat kesihatan, nikmat jawatan, nikmat keluarga, nikmat kenderaan, kediaman, makanan. Allah Ta'ala ingatkan kembali. Oh, dia ingat belaka dah nikmat. Oh, duduk sekian kapung, sekian bini, sekian anak, sekian jawatan tu, sekian gini. Okey, tahu belaka dah. Maka Allah Ta'ala tanya, famadha amilta fiha, mu buat benda dengan nikmat tersebut. Mu buat benda dengan nikmat tu. Banyak-banyak nikmat aku bagi tu, mu buat benda. Maka dia pun fikir, dah Tuhan tanya, pasti dia akan kabur benda yang paling besar sekali yang dia buat dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat tubuh badan yang paling besar sekali adalah dia telah mengorbankan nyawa dia dalam perang, dalam berjihad, dalam berjuang. Dia berkata, qataltu fika hatta stushhid, aku berperang kerana-Mu ya Allah, pada jalan-Mu ya Allah, fi sabilillah ya Allah, sehingga aku gugur syahid sampai aku mati. Maka benda Allah Ta'ala jawab, kadzabta, mu pelawak. Qatalta li an yuqala jari, mu perang dulu, mu berjihad dulu, mu berjuang dulu, bukan pada jalanku, bukan kerana aku, bukan, tapi nak suruh orang kata mu orang berani. Maksudnya dia nak pujian daripada manusia, nak suruhkan nampak hebat dia, bukan kerana Allah. Itu maksud dia. Tu Allah Ta'ala kata, mu pelawak, mu juang dulu kerana benda lain. Dan atas dunia waqad qil, memang sungguh benda yang mu nak tu mu dapat dah. Allahu Rabbi. Sebab tu ada sebahagian daripada ulama dia bimbang kalau sekiranya benda yang dia nak dapat belaka, takut ia adalah balasan segera di atas dunia, tapi di akhirat tak ada, kosong. Itu hak yang bimbang. Dia kita sebenarnya kena terletak sama perasaan bimbang, baru kita nak baiki diri kita. Kalau kita rasa sempurna sama, dapat jalan, tak boleh baiki. Kalau kita rasa sempurna, dia orang hak yang rasa tak sempurna, orang hak yang tu akan duk baiki sama diri dia. Kalau kita rasa sempurna kau memang tak boleh. Kita nak baik, kita tak akan baiki diri kita. Orang tak nak tegur kita sebab kita rasa kita sempurna. Apabila kata sempurna, tak ada kekurangan dah, mu nak tegur dia lagi. Itu kita kena ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah pelawak, kata Allah Ta'ala pelawak, mung saat ni tu berjuang adalah kerana benda lain, kerana hak buang dunia.
mu nak cari pujian daripada manusia, memang atas dunia mu dapat benda tu. Lepas tu fa umira bih, maka Allah Ta'ala perintah kepada mereka, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia erek mereka erek dia atas muka dosa, erek atas muka dia, akhirnya dicapak dia ke dalam neraka Allah. Punca daripada benda, punca daripada penuh niat. Sedangkan tidak ada ibadat yang cukup besar berbanding dengan ataupun antara ibadat yang cukup besar adalah berjuang pada fi sabilillah. Hak tu ibadat yang cukup besar. Oh besar ibadat tau, berjuang fi sabilillah, tapi punca penuh niat aja habis. Lepas tu hak yang kedua, Allah Ta'ala Rasulullah menyebut bahawasanya orang alim, orang yang pandai baca Quran, sama juga penghujung dia. Mung ni kata Allah Ta'ala, mung ni belajar ilmu agama, mung ni belajar Quran, ngajar Quran, ngajar orang ilmu agama adalah kerana nak suruh orang kata mu orang alim, nak suruh kata mu orang pandai, nak suruh orang mu kata orang mu ni orang pakar baca Quran. Dan memang mata dunia mu dapat dah geloran tersebut. Pada hari ni tak ada dah bagi amu. Akhirnya dicampakkan dia dalam neraka Allah. Yang ketiganya adalah orang yang suka berinfak. Mu ni bukan suka berinfak kerana aku, kerana dia, kerana untuk cari nama, nak suruh orang kata mu orang pemurah. Atas dunia mu dapat dah benda tu, di akhirat tak ada. Kita nak cerita benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang benda yang ibadat besar, berjihad fi sabilillah, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, infak, ni adalah ibadat-ibadat yang besar belaka. Tapi punca daripada niat penuh. Punca daripada niat penuh, dak pakai rawah, bertukar menjadi maksiat, tempat tuang dia dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membaiki niat kita dan mengampuni kesalahan dan kesilapan kita. Kadang-kadang benda tu bukan benda ibadat pun, tapi punca niat comel, ia jadi molek, dapat pahala macam ibadat dah. Sebagai contoh, kita kata kerja, makan nasi, minum air, dia bukan ibadat. Kerja bukan ibadat, bertani bukan ibadat, pekerjaan bukan ibadat. Dah ada orang kata bertani adalah ibadat, pekerjaan adalah ibadat. Hak tu hak yang dia faham. Tidak ada satu hadis pun hak yang menyatakan bekerja adalah ibadat, bertani adalah ibadat. Tak ada. Dah betul tak? Betul kalau sekiranya orang buat saat itu niat dia betul. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau dia bekerja saat itu adalah tujuan, niat dia nak cari rezeki, nak bang makan diri dia sendiri, ataupun nak tanggung anak bini dia, tak kira lah apa juga kerja bertani ke selain daripada bertani, tak kira lah. Tu tujuan dia. Dia mau kerja sebab dia dua anak kecil duduk rumah, siapa nak bagi makan dia? Kan aku wajib bagi nafkah ke dia kan? Jadi dia kerja atas tujuan tu, maka dapat pahala. Dapat pahala. Dalam satu hadis, satu ketika sahabat Rasulullah melihat ada seorang lelaki, Allah Ta'ala bagi kepada dia rajin dengan gagah, kuat rajin. Maka kata sahabat, kalau orang ni perang baru sedap perang bawa orang ni pergi perang baru sedap pergi berjurang baru sedap pergi perang Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja berusaha kerana anak dia yang kecil duduk di rumah, dia berada pada jalan Allah, maksudnya dapat pahala. Sama juga kalau dia bekerja untuk kedua ibu bapa dia yang lanjut usia, yang dah duduk di rumah, dia fi sabilillah, dia berada pada jalan Allah. Kata Rasul, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Kalau ia keluar bekerja saat itu untuk makan diri dia sendiri, untuk mengelak diri daripada meminta-minta. Dan kalau tak ada benda minta orang nak makan kan, dia kerja tak mau minta lah, dia berada pada jalan Allah. Tengok, asal bekerja saat itu bukanlah kita kata ibadat, tetapi oleh kerana niat molek, ada ganjaran pahala di situ. Sebab itulah penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan niat ni memang cukup penting. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan daripada sudut niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebut dalam hadis ni, orang yang hijrah dia kepada Allah dan Rasul, niat dia hijrah untuk Allah dan Rasul, kerana Allah dan Rasul, maka pastinya hijrah dia adalah kerana Allah dan Rasul. Ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Di zaman Rasulullah ada ibadat yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang memeluk Islam yang mempunyai kemampuan untuk berhijrah, iaitu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Di zaman Rasulullah berlaku 3 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, yang kedua ke negeri Habasyah, yang ketiga barulah ke negeri Madinah. Hak yang pertama, yang kedua dah wajib, hak yang ketiga baru wajib. Rasulullah juga berhijrah. Cuma mereka golongan-golongan hak yang lemah, orang-orang tua ataupun orang-orang puang. Nak orang mana golongan tu, budak-budak. Nak orang mana orang hak yang mampu, wajib dia kena berhijrah, kena berkumpul di Madinah, tinggal kampung halaman dia, pergi duduk di Madinah. Dan hijrah mendapat kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Ibadat hijrah ni adalah termasuk dalam ibadat yang menduduk ataupun yang menduduki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Tetapi kena ingat, untuk dapat ganjaran dia mesti kerana Allah. Sesiapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka barulah dia dapat pahala. Tetapi kalau dia hijrah kerana perempuan, kerana dunia ataupun kerana perempuan, maka dia dapat benda yang dia niat tu lah, pahala tak ada lah, sebab tidak ada keikhlasan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah diittifaqkan, diittifaq ni disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Hadis ini sepakat ulama kata hadis ini sahih sebab dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan mereka bersepakat mengatakan bahawa hadis ini sangat besar kedudukannya dalam agama dan merupakan salah satu asas keimanan. Bahkan ia merupakan tonggaknya keimanan yang terutama sekali dan yang paling kukuh. Adapun makna niat itu ialah qasad, iaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Dan lafaz innama adalah mengandungi makna al-hasr, perhinggaan, yang membawa pengertian bahawa apa yang akan disebutkan selepas lafaz itu adalah sesuatu yang sangat kukuh kedudukannya. Dan pada masa yang sama, lafaz ini juga mengeluarkan atau menafikan segala perkara lain yang tidak disebutkan. Benda ini dia perbahasan aras tinggi sikit ni. Kita dalam hadis tu dipanggil ada benda, ada perkataan innama. Perkataan innama. Kalau orang belajar ilmu tata bahasa Arab, innama ni dipanggil adatu hasrin, nama dia. Alat yang digunakan untuk membataskan. Dia apabila kita buat batas, hak luar tak boleh masuk, hak dalam tak boleh tubik. Okey, boleh faham kan? Dia okey, Amba buat contoh je saat ni tu. Innama ni makna dia alat untuk membataskan, ataupun dalam istilah ulama dia panggil dia nafyul hukmi lil madhkur, ithbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Itu makna hasar, mengisbatkan hukum, menyabitkan hukum kepada benda yang disebut dan menafikan hukum kepada benda yang tidak disebut. Ketika Rasul kata senya amal itu dengan niat, maksudnya tidak sah amal. Tengok, amalan mesti kena niat. Kalau tak ada niat, maka tak sah amalan tersebut. Nak sah amalan, okey, nak sah amalan mesti kena niat. Kalau tak ada niat, maka tidak sah amalan tersebut. Okey, dipanggil ada pengisbatan dan ada penafian. Dia sama juga, contoh lain ya, nak faham. Lepas tu nanti kita bincang ni balik. Contoh, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam penggunaan bahasa Arab dipanggil alat untuk membataskan juga. Sebab la harah nafi, dipanggil nafi, tidak, patut ada illa belakang, melainkan di belakang. Maksudnya ketika kata tak ada Tuhan melainkan Allah, dalam perkataan ni ada pengisbatan dan ada penafian. Sebab begitu kaedah al-hasri, maksud dia la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, maksudnya adalah kita menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah dan kita menyabitkan ketuhanan hanya kepada Allah. Okey, boleh faham? Ada benda penafian dan pengisbatan.
Tu kaedah. Dia dalam kaedah bahasa Arab, apabila ada tidak, lepas tu ada melainkan, maka dipanggil hak tu adalah al-hasr. Mana al-hasr? Dia panggil pembatasan, ataupun kita kata perkataan Arab dipanggil hasar. Hasar ni maksud kita menyabitkan hukum kepada benda yang disebut dan menafikan hukum kepada benda yang selainnya. Ketika kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maksud dia kita menafikan, menidakkan Tuhan yang sebenar selain daripada Allah. Nampak? Dan kita menyabitkan ketuhanan yang sebenar hanya untuk Allah. Jelas kan? Sama juga iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah Ta'ala, kepada engkau ya Allah kami menyembah. Ni dipanggil uslub al-hasri nama dia. Maksudnya kita menyabitkan penyembahan kita kepada Allah dan menafikan penyembahan kita selain daripada Allah. Tu makna iyyaka na'budu, kepada engkau jua ya Allah kami menyembah. Maksudnya kita menyabitkan penyembahan kita kepada Allah dan menafikan penyembahan kita kepada selain daripada Allah. Dah nak tahu waktu gana cara dia, nak tahu waktu kena belajar ilmu tata bahasa Arab lah. Panjang lah budak. Cuma oleh kerana disebut kita kena urai lah. Jadi dalam hadis ni Rasul kata innamal a'malu binniyat. Innama ni dia panggil adatu hasrin. Kalau dalam dia ada satu benda kitab orang belajar ilmu tata bahasa Arab, orang apa kitab ni dia panggil kitab Matang Alfiyah. Boleh ingat hari ni Matang Alfiyah. Alfiyah ni daripada perkataan alfun, 1000 bait syair yang dihimpun oleh Imam Ibn Malik, yang mana dalam kitab tersebut dia cerita bab nahu, bab saraf, lepas tu ada juga sedikit berkait dengan tajwid di belakang. Baik, yang mana dalam kitab tu dikatakan wa ma bi illa au bi inna man hasar. Ma dengan illa, mula buat mari nafi, lepas tu illa, lepas tu macam la ilaha illa, lepas tu dan innama in hasar. Dia terbatas, maksudnya ada penyabitan dan ada penafian. Okey, oleh kerana disebut benda tu kita kena urai panjang sikit baru faham. Jadi ketika Rasul kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya senya amalan itu dengan niat, maksudnya di sini ada penyabitan kesahihan sebuah amalan itu dengan niat. Jadi kalau tidak ada niat, maka ketika itu tidak sah amalan tersebut. Sahnya amalan itu dengan wujudnya niat, dan kalau tidak ada niat maka tidak sah amalan itu. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya dalam perbincangan innamal a'malu binniyat ada perbincangan yang panjang. Maksudnya di sana ada amalan ataupun ada perbuatan yang dituntut oleh syarak, kalau tidak ada niat sekalipun dikira oleh syarak. Ada di sana. Tapi tak perlulah kita urai panjang lebar, buat contoh je. Contoh kita, antara benda yang dituntut kepada kita adalah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu kena bersih. Jadi antara syarat sah sembahyang, kita kena sucikan pakaian kita, tubuh badan kita dan tempat sembahyang kita daripada najis yang tidak dimaafkan. Katakanlah pakaian kita kotor, tiba-tiba kita letak di atas jemuran, mari hujan, habis kekotoran najis itu tak ada. Sedangkan hilang dia saat itu bukan niat daripada kita. Betul tak itu? Kita tak kosak pun, kita tak niat pun, kita nak tak situ je. Tapi hujan mari, habis cuci terus. Adakah tak sah? Sah. Maksudnya ada juga amalan-amalan tertentu yang dikirakan sah walaupun tidak ada niat. Ini perbincangan yang panjang. Hal ni kita kena masuk dalam ilmu fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab ni, katakan niat ni makna dia qasak, tu niat. Qasak ni adalah keazaman dalam hati, azam, tekad dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, tu dipanggil niat. Niat sembahyang maksud dia ada keazaman dalam hati kita, ada tekad dalam hati kita, ada kehendak dalam hati kita untuk mengerjakan sembahyang. Sebab itulah hamba kat pelik orang ni duduk depan ni, tiba-tiba akad takbir,
dia duk mari niat, rasa pelik lah. Sebab dia buat dalam keadaan sedar. Ya, niat ni bukan benda payah, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kehendak dalam hati kita untuk mengerjakan sembahyang, dia panggil niat dah. Bukan mesti kena hadir dalam hati sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat, tak semesti lagu tu. Bukan ada kehendak dalam hati kita yang mana kita nak sembahyang fardu isyak sudah cukup, dinamakan sebagai niat. Orang tu nak ambil wuduk, dia pun buka paip. 7 orang nak ambil wuduk, dia buka paip, dia pun odol tangan. 7 orang nak ambil wuduk, dia pun basuh buka. Dia kata tak ada niat. Aku rasa pelik tu. Sebab buat saat ni buat sedar dak buat sedar. Tapi tiba-tiba tak ada niat. Rasa pelik tu. Sebab niat ni adalah kesedaran dalam hati kita nak melakukan sesuatu. Bukan mesti saja aku ambil wuduk, bukan mesti lagu tu. Tapi kalau dia niat saja aku ambil wuduk dalam hati, tak ada masalah, sah je. Cuma nak kabur bukan sampai tahap tu. Setiap perbuatan kita yang disengajakan, semuanya ada niat belaka. Setiap perbuatan kita yang disengajakan, semuanya ada niat belaka. Hak yang tak ada niat, hak yang tidak disengajakan, hak tu tak ada niat. Mana? Ambil paku, nak katok. Ambil tukur nak katok paku, bahan tangan. Tu memang tak ada niat, sebab tak sengaja. Tak ada orang bodoh nak katok tangan. Sungguh memang royak sungguh. Dia tak tahu, takut orang orang senior dia tak tahu lah. Tak ada orang nak katok tangan. Tu memang tak ada niat. Katok tangan tu tak ada niat. Tapi katok paku tu ada niat. Baik, masa kita katok paku saat ni tu ada niat nak katok paku. Tapi tak ada pun dalam hati kita sahaja aku ambil tukur nak katok paku, tak ada. Tak gitu. Boleh faham kan? Niat adalah suatu benda yang cukup mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu maka dapatlah dikatakan bahawa segala amalan syarak tidak sah kecuali bila disertai dengan niat. Maka sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya akan keredaan Allah, sudah pasti ia akan mendapatkan keredaan Allah. Dan sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya itu akan harta benda dunia, maka hanya harta benda itu sahaja yang merupakan balasannya, dan tidak ada lagi baginya sebarang habuang lain daripada itu. Dan hadis ini juga memberi pengertian bahawa niat itu adalah syarat bagi sahnya segala amal, seperti wuduk, mandi, tayamum, sembahyang, zakat, puasa, haji, iktikaf dan sebagainya. Oleh itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah masuk ke dalam hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, 70 bab ilmu fiqh. Nak kaya banyaknya bab ilmu fiqh masuk dalam hadis ini. Dan beliau berkata pula telah masuk ke dalam hadis ini 1/3 ilmu, 1/3 ilmu agama masuk dalam hadis ini. Sebab benda 1/3? Sebab kita perbuatan kita mungkin dengan mulut, mungkin dengan hati, mungkin dengan anggota zahir. Akan bagi 3 tu kan. Jadi niat hati, jadi bermakna 1/3 lah. Nampak tak 1/3 lah? Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam hadis ini 1/3 ilmu, 1/3 ilmu. Dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua tadi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ni dua tokoh yang cukup besar dah ni. Berkata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, nama dia Ahmad bin Husain, pada permulaan kitabnya yang bernama Mukhtasar As-Sunan, ketika beliau menghuraikan maksud perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di atas tadi. Imam Syafi'i kabur masuk dalam bab ni 70 bab, dalam hadis ni 70 bab daripada ilmu. Masuk dalam hadis ni 1/3 ilmu. Ketika dia mari perkataan Imam Syafi'i, dia pun cuba hurai. Sesungguhnya segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan 3 perkara sahaja. Pertama dengan amalan zahir, dilakukan oleh anggota kita yang zahir. Kedua dengan lidahnya, dilakukan oleh mulut, perkataan. Dan ketiga dengan niatnya, dengan hati. Maka niat adalah salah satu daripada 3 usaha seorang hamba. Bahkan niat adalah usaha yang berpaling utama sekali, kerana niat saja sudah dapat menjadi ibadat. Bersalahan dengan amalan zahir dan perkataan, maka keduanya belum tentu lagi dapat menjadi ibadat. Kita niat untuk melakukan kebaikan dapat dah pahala, walaupun kita tak buat. Ini disebut dalam hadis, beberapa hadis. Antaranya
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha katabal ihsana katabal hasanati was sayyiat. Allah taala telah menetapkan kebaikan dan kejahatan. Allah taala menulis, suruh malaikat tulis mana kebaikan dan mana kejahatan. Thumma bayyana ba'da dhalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatun kamilah. Katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Maksudnya, sesiapa yang ada keinginan niat untuk melakukan satu kebaikan, tiba-tiba dia tak buat apa, siapa masa tak buat, tapi niat memang nak buat sungguh, nak buat sungguh, siapa masa tak buat, maka Allah Ta'ala tetap menulis kebaikan yang sempurna bagi orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana keduanya kemungkinan dapat dirosakkan oleh riak. Ni amalan yang dilakukan oleh perkataan kita, amalan yang dilakukan oleh anggota zahir kita, dapat dirosakkan ni oleh hati. Punca daripada riak dapat pakai rawa amalan tersebut, maksudnya tidak ada ganjaran pahala. Adapun niat maka tidak dapat dirosakkan oleh apa sekalipun. Niat ikhlas dia tidak dapat dirosak oleh riak. Macam mana ada keikhlasan kalau ada riak? Kan dua benda yang bertentangan. Para ulama radhiyallahu anhum beranggapan bahawa sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah didahulukan dengan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Ni ramai ulama kata lagu tu. Dan di antara mereka yang telah berbuat demikian ialah Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kalau kita buka hadis mula-mula sekali adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Sahih Bukhari hadis innamal a'malu binniyat ada 7 tepat. 7 tepat. Ada 7 tepat. Mula-mula sekali kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari katakan, Haddathana al-Humaydi, telah mencerita kepada aku oleh guruku nama Imam Al-Humaydi. Patut bagi sanad sampai kepada Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Aku dengar Umar bin Al-Khattab khabar, aku dengar Rasulullah khabar, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Imam Bukhari mula-mula sekali hadis ni hak yang diletak dalam kitab dia. Begitu juga Imam Nawawi, banyak kitab Imam Nawawi, kitab-kitab hadis dia, antaranya kitab Bustanul Arifin, antaranya kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis 40, hadis ni mula-mula diletak. Baik. Dan di antara mereka yang telah berbuat demikian ialah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Maka beliau telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini, di mana kitab hadis karangan Imam Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Setelah daripada Al-Quranul Karim, kitab yang paling sahih adalah kitab Al-Bukhari. Dan berkata Imam Abdul Rahman bin Mahdi, ni seorang tokoh ulama hadis yang terkenal, Imam Abdul Rahman bin Mahdi, seandainya aku mengarang sebuah kitab, sudah tentu aku akan mulai dengan hadis ini. Sebab memberi peringatan kepada kita agar kita membaiki niat kita. Dan dalam riwayat yang lain beliau berkata, sesiapa yang hendak mengarang kitab, maka hendaklah ia memulakannya dengan hadis ini. Dan kami telah meriwayatkan daripada Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala pada apa yang telah saya baca di awal kitab beliau yang bernama Al-I'lam, yang merupakan syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, adalah para ulama yang dahulu menganggap sangat baik mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat sebelum membuat sesuatu perbuatan. Sebelum buat apa jua perbuatan, baca hadis ini, sebut hadis ini, supaya kita dapat baiki niat kita. Bermula daripada segala urusan agama sampai kepada segala urusan dunia, kerana bersangatan hajat keperluan kepadanya dalam segala keadaan. Dan telah sampai kepada kami daripada perkataan ulama as-salaf radhiyallahu anhum oleh perkara yang banyak sekali, kata Imam Al-Khattabi, yang keseluruhannya menambahkan penting dan mustahaknya hadis ini untuk didahulukan sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan. Wallahu alam. Tujuannya adalah agar kita dapat membaiki niat kita, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi keikhlasan kepada kita dalam apa jua perkara yang kita buat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung kesalahan dan kecuaian kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam.
اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.